Dengan ini, saya memulakan majlis kita yang pertama dengan sesi kata aluan daripada GCEO USIM Tijarah Holding Sdn Berhad, iaitu Encik Muhammad Nur Izzuddin bin Noh. Dan untuk pengetahuan, Encik Nur Izzuddin hari ini ada urusan sedikit, tetapi jangan risau. Encik Muhammad Nur Izzuddin iaitu GCEO kita dah sediakan video untuk tatapan semua. Jadi kita lihat pada skrin ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi Meet and Greet untuk program pemerkasaan usahawan makanan mikro B40 home base dan street food melalui latihan dan pemantauan bersemuka dan atas talian. Saya akan kuatkan volume. Salam keluarga Malaysia, salam bangsa usahawan. Terlebih dahulu, saya dari pihak USIM Tijarah ingin mengalu-ngalukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan untuk menyertai program ini yang akan berlangsung sehingga 18 bulan. Dan ianya akan berlangsung secara atas talian. Dan manfaat yang akan tuan-tuan dan puan-puan garap daripada keseluruhan program ini. Program ini secara asasnya mempunyai 5 manfaat kepada semua peserta. Yang pertama, kita akan menyajikan ilmu asas dan lanjutan mengenai perniagaan dan industri makanan di Malaysia. Yang kedua, kita akan berkongsi pengalaman hands-on dan teknikal dalam industri berkaitan. Untuk makluman kepada tuan-tuan dan puan-puan, para jurulatih untuk program ini adalah mereka yang terlatih daripada segi akademik dan juga daripada segi pengalaman industri. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat bimbingan mentor secara berkumpulan dan berstruktur, secara atas talian dan juga bersemuka dengan menggunakan sistem yang telah kita bangunkan. Dan yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan akan mengupah kehidupan sebagai seorang usahawan di dalam industri makanan di Malaysia. Ini adalah carta aliran untuk program ini. Yang pertama, kesemua tuan-tuan dan puan-puan adalah yang terdiri daripada golongan yang ingin kita bantu, iaitu usahawan daripada kategori B40 daripada negeri Selangor dan juga negeri Sembilan sahaja. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan adalah usahawan mikro yang telah memulakan perniagaan sama ada secara home base ataupun street food. Dan yang terakhir, syaratnya ialah tuan-tuan dan puan-puan saya rasa telah mengambil pretest yang telah kami berikan sebelum ini. Jadi program ini sebenarnya mempunyai 3 fasa. Fasa pertama iaitu 200 usahawan daripada negeri Selangor dan negeri Sembilan akan diberikan latihan asas selama 6 bulan. Selepas tamat 6 bulan, tuan-tuan dan puan-puan akan disaring. Kita akan mengambil 100 peserta yang terbaik untuk ke fasa-fasa yang seterusnya. Jadi bagaimana proses saringan ini berlaku? Yang pertama, kita ingin memastikan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan secara atas talian ini mencapai 80% daripada kehadiran yang sepatutnya. Yang kedua, tadi tuan-tuan dan puan-puan telah menjalani pretest. Jadi ada yang dapat markah tinggi, ada yang dapat markah rendah. Sebenarnya itu adalah untuk menilai kefahaman tuan-tuan dan puan-puan sebelum mengikuti kursus ini. Tetapi setelah 6 bulan, tuan-tuan perlu mengambil post-test di mana hanya 100 orang yang telah mencapai 80% ke atas daripada pencapaian post-testnya akan terus kita bawa ke fasa-fasa yang berikutnya. Yang ketiga, hanya peserta yang telah menghantar business model canvas dan juga video pitching sahaja yang akan kita bawa ke fasa 2 dan fasa 3. Apa beza antara fasa pertama, fasa 2 dan fasa ketiga? Fasa pertama ini adalah 100% latihan selama 6 bulan di atas talian. Apabila telah fasa kedua ini ialah fasa latihan selama 6 bulan juga, tetapi ia lebih mendalam
dan lebih menjurus kepada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan industri makanan. Maknanya pada fasa 1 tadi selama 6 bulan tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat menggarap ilmu-ilmu fundamental sahaja mengenai perniagaan. Tetapi pada fasa 2 untuk 6 bulan yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan akan didedahkan dengan ilmu yang lebih mendalam, yang lebih berfokus di dalam industri makanan di Malaysia. Fasa ketiga ni sebenarnya bermula pada 6 bulan yang kedua. Maknanya dia bermula serentak dengan fasa 2. Maknanya fasa 2 itu hanya kursus selama 6 bulan. Tetapi fasa 3 ni ialah pemantauan 12 bulan bermula daripada fasa kedua tu sehingga 6 bulan berikutnya secara fizikal dan atas talian. Tuan-tuan dan puan-puan akan didedahkan dengan sistem pemantauan dan mentoring atas talian yang telah kita bina. Sistem ini amat mudah, amat bersesuaian dengan tuan-tuan dan puan-puan sebagai usahawan yang berada di rumah dan juga usahawan yang mempunyai gerai, yang mempunyai food truck, yang berada on the ground di jalanan. Apa KPI program ini? Apa sebenarnya yang kita ingin capai daripada program ini? Sebenarnya kita ada 3 KPI utama untuk program ini. Yang pertama, kita ingin memastikan sekurang-kurangnya 80%, maksudnya 80 orang daripada 100 orang yang tinggal di fasa kedua dan 3 nanti berlakunya peningkatan jualan di dalam perniagaan mereka. Tetapi saya harap agar kesemua tuan-tuan dan puan-puan, maknanya 100% tuan-tuan dan puan-puan dapat mengalami peningkatan jualan di sepanjang program kita ini. Itulah hasrat kami. Yang kedua, pendaftaran SSM sekurang-kurangnya 70% daripada peserta, iaitu 70 orang akan mendaftar SSM. Dan yang terakhir, KPI program ini, sekurang-kurangnya 80% daripada tuan-tuan dan puan-puan telah mendapat sijil pengendalian makanan daripada Kementerian Kesihatan. Ya, kerana kita ni nak jual makanan. Dan saya target sebenarnya kalau boleh kita nak 100% daripada tuan-tuan dan puan-puan mendapat sijil pengendalian makanan. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kos mendapatkan sijil pengendalian makanan ini akan ditanggung oleh pihak kami. So, apakah sebenarnya objektif program ini? Tadi KPI apa yang ingin kita capai. Tetapi apakah objektif yang ingin kita dapat daripada program ini? Sebenarnya ia mempunyai 3 objektif utama. Yang pertama iaitu memberi pendedahan asas dan lanjutan terhadap bidang keusahawanan. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat, macam tadi saya kata, pada 6 bulan yang pertama kita dapat asas mengenai perniagaan. Bila masuk 6 bulan kedua, mereka yang hebat-hebat 100 orang ni, kita akan dedahkan dengan ilmu-ilmu lanjutan dan lebih berfokus dalam industri makanan. Yang kedua, kita ingin memberikan pendedahan terhadap aplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam industri makanan. Tuan-tuan dan puan-puan bukan saja didedahkan dengan ilmu yang bercorak akademik, tetapi tuan-tuan dan puan-puan juga akan didedahkan dengan motivasi daripada usahawan. Pengurusan stres. Kami faham bahawa menjadi usahawan ni kadang-kadang kita berasa bersendirian. Tetapi di dalam program ini kita telah melengkapkan daripada pelbagai aspek. Kita bawa usahawan dan kebanyakan daripada trainer dalam program ini adalah usahawan sendiri. Yang ketiga, kita dah belajar mengenai asas perniagaan. Kita dah belajar tentang industri makanan. Yang ketiga, selalu usahawan dia tak faham tentang dokumentasi. Macam mana nak isi borang ni? Macam mana kita nak dapatkan geran? Macam mana kita nak expand perniagaan? Macam mana kita nak kolaborasi antara usahawan, satu usahawan dengan usahawan lain? Bagaimana kita nak join persatuan? So pada objektif ketiga ini kita beri pendedahan kepada terhadap tuan dan puan-puan mengenai dokumentasi dan pemantauan usahawan. Maknanya tuan-tuan, kita pastikan bahawa sepanjang 18 bulan ini tuan-tuan dan puan-puan tidak bersendirian. Tuan-tuan dan puan-puan akan dibimbing oleh jurulatih dan juga mentor yang telah kita sediakan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Jadi selepas ini nanti tuan-tuan dan puan-puan akan diberikan kepada beberapa kumpulan. Dan kumpulan-kumpulan tersebut kita akan assign dengan mentor-mentor. Jadi apakah pelan pelaksanaan di sepanjang program ini? Kita ada 18 bulan. Jadi apa yang kita akan alami? Dan apakah yang kita akan alami bersama kami di pihak USIM Tijarah dan juga tuan-tuan dan puan-puan sebagai usahawan?
Ini sebenarnya yang kita akan hadapi selama setahun setengah ini. Tuan-tuan dan puan-puan akan didedahkan dengan kursus mengenai bagaimana kita bermula daripada dalam. Berbeza dengan kursus-kursus lain, selalunya dia ajar tentang business model canvas, dia ajar tentang digital marketing, tetapi kita bermula daripada dalam. Kita perlu faham apa itu rezeki, bagaimana nak jemput rezeki. Lepas tu yang kedua, kita akan mendalami tentang pengurusan kewangan peribadi. Bagaimana kita nak menguruskan kewangan perniagaan jikalau kita tidak boleh menguruskan kewangan peribadi kita. Jadi, bagaimana menjemput rezeki, pengurusan kewangan peribadi melalui beberapa program, iaitu bajet berhemah, teknik envelope, teknik poket kiri dan kanan, hutang baik, hutang jahat. Ini maknanya kita bermula daripada dalam. Aktiviti kedua pula, kita nak tingkatkan kefahaman mengenai etika perniagaan. Ini masalah bila orang kata, kita nak mula berniaga ni. Datanglah orang datang bawa skim cepat kaya dekat kita, bawa MLM yang tak senonoh, bawa sistem Macau lah, bawa lah love scam, black money pada kita. Ini kita akan terangkan sejelas-jelasnya kepada tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita ni bila usahawan orang ingat kita ni ada duit, mulalah skim-skim ini datang kepada kita. Jadi kita akan berikan pendedahan kepada tuan-tuan dan puan-puan, jangan terlibat dengan benda-benda seperti ini. Yang ketiga, iaitu memberi pendedahan dan pengenalan terhadap landscape keusahawanan. Apa itu keusahawanan? Tuan-tuan dan puan-puan akan didedahkan mengenai dengan business model canvas. Apa itu pengurusan? Apa itu pemasaran? Apa itu operasi? Apa itu kewangan? Ini yang usahawan ramai takut. Kewangan, ramai takut. Tak apa, kita akan bimbing, kita akan pimpin tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian kita beralih kepada aktiviti 4, iaitu pendedahan terhadap pemasaran digital. Ini yang ramai seronok sikit ni. Macam mana nak gunakan Shopee? Sekarang dah ada Shopee Food. Kan? Bagaimana nak guna Facebook? Bagaimana nak gunakan Alibaba? Bagaimana nak gunakan Lazada? Bagaimana nak jual melalui WhatsApp? Bagaimana nak gunakan platform Instagram? Kita akan bantu tuan-tuan dan puan-puan melalui jurulatih-jurulatih kita yang berpengalaman. Kemudian, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, banyak kita bagi kelas-kelas peningkatan imej diri sebagai usahawan. Maknanya kita nak bagi motivasi. Kan? Kita nak bagi macam mana jadi usahawan. Orang kata, itu ke usahawan? Tetapi kita nak bimbing tuan-tuan dan puan-puan melalui kursus imej diri sebagai usahawan. Kemudian kita juga ada perkongsian usahawan makanan berjaya. Tengok berapa kali kita buat. Kita tak nak tuan-tuan dan puan-puan rasa berada bersendirian. Kita kata, ada orang jual buah pisang boleh berjaya. Ada orang buat sambal boleh berjaya. Ada orang buat tempoyak kat rumah boleh berjaya. Ada orang buat ikan masin kat rumah boleh berjaya. Kalau dia boleh berjaya, saya juga boleh berjaya, insya-Allah. Kemudian kita, macam tadilah saya katakan bahawa menjadi usahawan ini kadang-kadang kita berasa bersendirian. Jadi di dalam program ini juga kita sediakan kursus bagaimana untuk mengurus emosi dan stres sebagai usahawan. Kadang-kadang tak ada duit. Kadang-kadang ialah macam hari tu kita ada PDPR, macam mana kita nak jual burger malam, anak pula nak buat kerja rumah, kan? Pagi kita nak pergi ke pasar nak beli barang untuk kita nak masak, kita terfikir pula anak kat rumah nak PDPR macam mana. Jadi kita sediakan khusus pengurusan emosi dan stres sebagai usahawan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Banyak itu tergolong daripada objektif yang pertama. Dalam objektif kedua, apa yang ada? Yang pertama, kelas asas pengendalian makanan. Lepas tu ada, ini yang ada CJ pengendalian makanan yang kita akan dedahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian pengenalan terhadap perkhidmatan runner seperti GrabFood, Foodpanda, Bungkusit dan lain-lain lagi. Lepas tu pengenalan terhadap sistem ejen dan dropship makanan. Kita ni lihat sekarang, ada orang jual kek boleh dapat 150 juta tahun ni dengan membuat sistem ejen dan dropship makanan. Kemudian kita ada kelas pembangunan produk makanan. Macam mana kita nak cipta makanan baru? Macam mana kita nak bagi makanan kita tahan lama? Macam mana nak bagi sedap? Kemudian seterusnya kita ada penjenamaan produk makanan. Kita nampak sekarang nama-nama makanan tu hebat. Kan? Nama pelik-pelik. Kan? Lebih viral. Kemudian kita ada khusus pengenalan terhadap halal. Asas persediaan halal. Jadi
takkan selama-lamanya kita ingin di tahap itu tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Mungkin kita nak ekspor, mungkin kita nak masuk pasar raya, mungkin kita nak masuk di kedai-kedai. Jadi perlunya ada sijil halal. Kan? Kita nak bagi pendedahan tuan-tuan dan puan-puan terhadap persijilan halal. Kemudian makan dah sedap, dah cantik, dah tahan lama, kan? Cubalah nak ambil halal. Tapi bungkusan tak lawa. Kita bagi juga khusus pembungkusan makanan. Kan? Ada kadang makan sedap tapi bungkus tak senonoh. Kan? Kita akan bagi. Kan? Kita akan bagi khusus asas pembungkusan makanan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian kita terus ke objektif yang ketiga, iaitu memberi pendedahan terhadap dokumentasi dan pemantauan usahawan. Kan? Dalam ni kita ada macam mana nak mendaftar perniagaan bersama SSM. Apa itu cukai? Takkan selama-lamanya kita jual banyak-banyak, kita nak sembunyi diri daripada cukai. Hidup kita dalam takut. Kan? Kemudian asas terhadap perisian perakaunan. Nak belajarlah sikit, bukan yang complicated. Kita nak belajar yang mudah-mudah sahaja. Kan? Supaya dapat membantu, sekurang-kurangnya membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk kita menjadi tidak takut bila orang cakap account takut. Kan? Kita tak nak macam tu. Kita nak satu usahawan yang mempunyai anjakan minda. Kemudian kita akan dedahkan tuan-tuan dan puan-puan mengenai pendaftaran perniagaan bersama majlis kerajaan tempatan. Ni pun bahaya juga kan. Niaga nampak orang tepi, nampak orang kata majlis lari. So macam mana kita nak halalkan secara proses bersama majlis kerajaan tempatan, PBT kita, majlis daerah ke, majlis perbendaharaan ke. Dan juga pengenalan terhadap agensi kerajaan yang terlibat dalam usahawanan. Kita akan bawa agensi-agensi kerajaan. Kan, mana tahu ada kepakaran mereka yang boleh mereka bantu untuk tuan-tuan dan puan-puan berkembang. Kemudian kita akan memberi pendedahan terhadap sistem pemantauan usahawan dan juga akhirnya pengenalan terhadap geran dan pinjaman pembangunan perniagaan di Malaysia. Jadi saya rasa ini ialah satu kursus yang holistik dan menyeluruh. Bermula daripada hati, kemudian belajar mengenai asas usahawan, kemudian bagaimana nak buat produk. Kan? Kita, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, yang ini yang agak menarik juga dalam kursus ini, kita telah menyediakan supaya 100 usahawan kita ini, semua produknya akan kita hantar ke makmal untuk diuji. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, kita bajet ini semua ditanggung melalui program ini. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan kita boleh cek kandungan gula, kandungan nutrisi di dalam makanan yang telah tuan-tuan dan puan-puan sediakan. Jadi maknanya selepas ini tuan-tuan dan puan-puan menjadi lebih knowledgeable. Oh, dalam makanan kita ada berapa peratus gula, ada berapa peratus karbohidrat. Alhamdulillah, nampaknya kosnya juga ditanggung di dalam program ini. Jadi ada dua kos. Yang pertama, kursus ini percuma tuan-tuan dan puan-puan. Mereka yang berjaya sampai ke 18 bulan, kursus ini adalah kursus yang percuma. Yang kedua, nak buat sijil pengendalian makanan kan, kita dapat daripada KKM tu, itu pun kita bayar juga. Maknanya kita tanggung. Dan yang ketiga, food testing tuan-tuan dan puan-puan di makmal yang terpilih yang telah kita identify juga ditanggung melalui program ini. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan adalah usahawan-usahawan yang amat beruntung kerana melalui geran Yayasan Hasanah yang telah kami terima ini, hasratnya ialah untuk membantu kelestarian hidup tuan-tuan dan puan-puan sebagai usahawan mikro B40 yang menjual makanan di rumah dan juga di jalanan. Kita juga ada pemantauan usahawan menggunakan sistem dan secara fizikal. Maknanya selepas 6 bulan nanti bila kita masuk ke fasa 2 dan fasa 3, selain daripada menggunakan sistem, mentor-mentor juga akan berada di tempat tuan-tuan dan puan-puan secara selektif lah. Kita tak boleh pergi semua 100 tempat. Kita akan mengambil sampling. Mana yang kita akan pergi, kita akan lihat. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, kisah-kisah tuan-tuan dan puan-puan ini akan kita bukukan dan kita kongsi bersama usahawan-usahawan lain. Jadi akhir sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana telah terpilih untuk menyertai program ini. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Hasanah kerana telah memberi geran untuk membiayai program ini sekali lagi. Dan yang ketiga, kami mengalu-ngalukan kedatangan Bank Islam
untuk yang berhasrat untuk memberi pembiayaan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang layak daripada program ini. Ini ialah special program ini berbanding dengan program-program yang lain. Sebelum ini kita tiada pembiayaan yang ditawarkan kepada peserta, tetapi alhamdulillah Bank Islam melalui Sedekah House telah berhasrat ingin membantu usahawan-usahawan kita. Jadi jangan risau, insya-Allah kita akan bersama-sama. Selamat datang ke keluarga kami, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan juga terimalah kami masuk ke dalam keluarga tuan-tuan dan keluarga usahawan tuan-tuan dan puan-puan. Semoga kita semua memperolehi rahmat, semoga kita semua berjaya, kita dapat membantu diri kita, kita dapat membantu keluarga kita, dan akhirnya kita dapat membantu negara kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada GCEO USIM Tijarah, iaitu Encik Muhammad Norizuddin bin Noor. Dengan ini, saya dengan berbesar hati ingin menjemput Chairman Board Director USIM Tijarah Holding Sendirian Berhad, iaitu Yang Mulia Puan Raja Azura binti Raja Mahyudin. Dengan ini dipersilakan. Syukran jazilan saudari pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan pada wakil pengurusan, saya Dr. Jamal ada dalam online hari ini. Ada Puan. Ada pada Dr. Jamal, semua rakan-rakan seperjuangan daripada pihak pengurusan dan juga staf-staf USIM Tijarah yang senantiasa bekerja keras untuk membangunkan USIM Tijarah, serta yang diraihkan pada hari ini semua sahabat-sahabat ahli keluarga baru kami, iaitu peserta bagi program pemerkasaan usahawan makanan Micro B40, Home Base dan Street Food. Syukur alhamdulillah dengan limpah kurnianya pada hari ini sama-sama kita boleh berada di atas talian untuk kita mengatur langkah seterusnya untuk memulakan program yang telah diamanahkan oleh Yayasan Hasanah pada USIM Tijarah, iaitu program pemerkasaan usahawan makanan Micro B40, Home Base dan Street Food melalui latihan dan pemantauan bersekemuka dan atas talian. Sesungguhnya kita mengalami tahun 2020 dan 2021 yang akan menjadi lipatan sejarah yang terkesan untuk ramai kita, kerana kita mendepani satu ujian yang amat besar yang tidak disangka, yang telah memberi impak yang agak mencabar bukan saja dari sudut kesihatan sebab COVID-19, malah turut memberi kesan yang sangat mendalam dari segi ekonomi yang dirasai bukan saja di peringkat individu, di peringkat negara, malah di peringkat dunia. Krisis ini dilabel sebagai krisis yang terbesar yang pernah dialami dalam sejarah dunia. Kita dapat merasakan bagaimana ia memberi impak, dan secara personal ia melibatkan kesan turut pada mental, kesihatan dan juga ekonomi. Namun kita perlu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kesan dari dugaan yang kita hadapi ini banyak lesson learned atau perkara pengajaran yang kita dapat belajar dari ujian ini, dan juga banyak inovasi baru yang telah terlahir kesan daripada COVID-19. Dan dalam proses ini kita dapat lihat pendigitalan dan IR 4.0 telah bergerak lebih pantas di seluruh dunia. Dan kita yang tak celik IT pun sekarang ni lebih celik IT, dan insya-Allah dapat lebih bersedia untuk mendepani cabaran masa akan datang yang lebih kompetitif, lebih kritikal dan yang melampaui sempadan. Tuan-tuan, hadirin hadirat sekalian, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan tahniah pada semua peserta-peserta program telah berjaya mendapat tempat dalam program ini. Program ini adalah program yang kedua kali diadakan bersama Yayasan Hasanah setelah program pertama yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 mencapai kejayaan alhamdulillah.
Musim Tijarah telah berjaya untuk mencapai target 80% yang ditetapkan oleh Yayasan Hasanah dan juga objektif-objektif yang telah disasarkan dalam program pertama. Dan saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah juga pada tim Musim Tijarah kerana bukan saja program ini telah berjaya mendapat mencapai sasaran, malah juga dapat pengiktirafan Gold Award di peringkat antarabangsa. So ucapan tahniah saya pada tim Musim Tijarah kerana telah berjaya dengan penuh komitmen melaksanakan program, memastikan program ini mendapat kejayaan dan peserta-peserta program dapat manfaat daripada apa yang telah dilaksanakan pada program yang pertama. Seperti apa yang telah diinform oleh Encik Din tadi dan telah diberitahu oleh Encik Din tadi, objektif program ini adalah untuk memberi pendedahan asas dan lanjutan tentang bidang keusahawanan secara lebih dan kita dapat lihat macam mana kita buat adalah lebih berstruktur. Kita mahu memastikan usahawan-usahawan kita lebih tahu secara mendalam apa yang perlu dilaksanakan jika kita ingin menjadi usahawan yang lebih berjaya. Sebab kadang-kadang kita banyak belajar dari pengalaman dan dengan adanya program ini, tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah akan dapat belajar dengan lebih bukan saja dari segi mendapat pengalaman, malah ilmu-ilmu baru daripada ramai pakar-pakar dari segi usahawan, pakar-pakar kewangan, even pakar-pakar mental untuk kita menjadi seorang usahawan yang lebih holistik. Dan amat penting sekali adalah memastikan semua tuan-tuan dan puan-puan mempunyai mindset usahawan yang sebenar. Sebab saya percaya entrepreneurship mindset tu sangat-sangat penting. Kalau kita nak berjaya, the main thing is to have that mindset, entrepreneurship mindset, untuk memastikan kita ni lebih cekal atau resilient untuk menghadapi apa-apa cabaran yang ada di luar sana. Bukan senang nak jadi usahawan ni, saya tahu, sebab sebagai usahawan ni kalau saya tengok usahawan berjaya ni sebelum mereka melakar kejayaan yang cemerlang, mereka akan melalui berbagai-bagai liku dalam kerjaya mereka lah sebagai usahawan ya. Jatuh naik tu adalah perkara yang perlu ditempuhi, tapi dengan insya-Allah berbekalnya ilmu yang lebih berstruktur dan dengan bantuan-bantuan tenaga pakar, tenaga pengajar, saya percaya insya-Allah dengan ilmu yang ada tu lebih banyak usahawan, lebih ramai usahawan-usahawan sana dapat menjayakan diri dengan lebih baik sekali insya-Allah ya. Tuan-tuan dan puan-puan juga akan diberi pendedahan dari segi aplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam industri makanan secara spesifik. Ini adalah ilmu yang bukan calang-calang boleh dapat. Dan tadi Encik dia ada berfungsi tentang even asas halal, pensindiran halal akan diberikan. Dan ini adalah ilmu yang amat-amat berguna, terutamanya jika kita nak melihat diri kita dapat ditingkatkan daripada usahawan mikro ke arah yang lebih tinggi. Ya. Dan banyak ilmu-ilmu yang akan diajar dari segi industri makanan ni adalah ilmu-ilmu yang amat perlu dan kita kena pick up secara positif dan cuba untuk apply dalam dalam bisnes kita lah. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat memanfaatkan pendedahan yang akan diberi ini dengan lebih efektif dan beri komitmen yang baik untuk menggarap sekali ilmu-ilmu yang akan dan pendedahan yang akan diberi. Dan ketiga adalah dari segi pendedahan dokumentasi dan sistem pemantauan perniagaan. Di sini perkara ini adalah satu perkara yang sangat penting sebab saya dapat melihat dari segi usahawan-usahawan mikro, selalunya perkara ini tidak berapa dititik beratkan. Tapi ini adalah salah satu dari perkara yang sangat-sangat penting. Kerana dengan adanya pemantauan dan juga dokumentasi ni, dia akan membuatkan perniagaan kita dapat dilihat secara lebih holistik, terutamanya dari segi financial atau kewangan ya. Sebab dalam membuat dari segi bajet ataupun belanjawan,
kadang-kadang kita tak pasti sama ada bajet kita tu betul ke tak. Di sini tuan-tuan dan puan-puan akan diberi bimbingan dari segi bagaimana untuk melakukan bajet yang betul, dan kita akan memantau melihat sama ada bajet itu equivalent tu apa yang kita dapat. Dari segi dokumentasi dari segi penyediaan kertas kerja dan lain-lain, yang kadang-kala kita ni memang dah ada ilmu, kita dah ada pengalaman, tapi bila nak buat proposal mungkin kita tak berapa mahir, dan di sinilah ilmu-ilmu ini akan diberikan pada tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan kejayaan tu lebih positif, ya, boleh mendapat hasil yang lebih positif bila menyediakan kertas kerja dan lain-lain. 18 bulan tu adalah masa yang kita nampak lama, tapi sebenarnya kalau kita melalui, tengok aja 6 bulan dah habis, dah pilih 100 orang dan seterusnya dah masuk fasa kedua dan ketiga, dan kita dah melengkapkan 18 bulan tu. Jadi yang pentingnya adalah sama ada kita mahu melakukan atau melalui proses program ini dengan penuh komitmen, dan kita mahu mengambil segala aura-aura positif dan juga perkara-perkara positif dari program ini untuk diaplikasikan, atau kita mahu mengambil mudah dan menyerahkanlah. Ini semua bergantung pada diri kita sebagai seorang usahawan, di mana Musim Tijarah boleh membantu dari segi memberi ilmu, memberi tenaga pengajar, memberi proses yang mungkin menambahbaikan. Yayasan Hasanah boleh memberi dana atau sumber kewangan untuk melaksanakan program. InsyaAllah Bank Islam boleh masuk membantu dari memberi dana untuk nanti jika nak mendapatkan bantuan perniagaan. Tapi jika tuan-tuan dan puan-puan tidak melaksanakan tanggungjawab dari segi tuan-tuan dan puan-puan, benda ni tak berjalan juga. Jadi ini adalah satu usaha yang perlu dilaksanakan secara win-win oleh semua pihak bagi memastikan program ini dapat mencapai apa yang kita perlu capai. Apa yang perlu capai tadi pun Encik dia dah fungsi juga, ya. Dari segi peningkatan jualan, kita nak memastikan ada peningkatan jualan terhadap 80% peserta, membuat pendaftaran SSM sekurang-kurangnya 70% peserta, dan juga sekurang-kurangnya 80% mendapat sijil pengendalian makanan dari Kementerian Kesihatan. Ini bukan benefit untuk ataupun faedah untuk pihak Musim Tijarah atau Yayasan Hasanah. Ini adalah kiranya faedah untuk tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Sebab kita rasa bila KPI ini dapat dicapai, ini bermakna tuan-tuan dan puan-puan telah bergerak ke arah yang lebih tinggi atau lebih proaktif untuk menuju ke arah kecemerlangan, insya-Allah, ya. Manfaat dari peserta pun tadi, kepada peserta tadi pun Encik Din, ya, Ketua CEO kumpulan telah berfungsi dengan tuan-tuan dan puan-puan juga, di mana saya nampak dari segi manfaat pada peserta ni banyak perkara-perkara yang mungkin kita rasa kita dah tahu, tapi fundamental ataupun dari secara asasnya mungkin kita tak tahu, ya. Daripada pengalaman 18 bulan ini, insya-Allah saya harapkan ilmu yang akan diberikan, ya, dari segi ilmu fundamental ataupun lanjutan mengenai perniagaan ini dapat memberi bantuan untuk memajukan lagi usaha perniagaan tuan-tuan dan puan-puan. Ada pengalaman hands on yang kita boleh pelajari bersama-sama juga, ya. Kadang-kadang perkara teknikal ni lah yang kita tak nampak. Ini juga adalah sesuatu yang akan diberikan melalui program ini. Mentoring, ini adalah satu ilmu, mentoring ni adalah satu yang amat penting, ya. Saya nampak kalau kita dapat memanfaatkan program mentoring, kalau di sini ramai, ya, yang sudah berpengalaman, yang sudah berjaya akan berfungsi cara-cara atau ilmu-ilmu tips-tips yang ada macam mana untuk berjaya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Manfaatkanlah program mentoring itu sebaik-baiknya untuk mendapat ilmu. Tanyalah sebanyak-banyak soalan yang ingin ditanya pada pihak-pihak mentor yang akan berurusan dengan tuan-tuan dan puan nanti, ya. Sebab ini adalah
satu peluang yang mungkin tak boleh dapat kalau kita tak ada program yang dilaksanakan oleh Musim Ijarah ni. Dan seterusnya kita nak pastikan manfaat yang paling utama adalah untuk tuan-tuan dan puan-puan dapat meningkatkan tahap hidup tuan-tuan dan puan-puan untuk menjadi lebih berjaya. Saya selalu melihat usahawan ini adalah satu usaha yang amat murni, kerana dalam Islam sendiri pun kita katakan 90% daripada sumber rezeki yang terbaik adalah perniagaan, kan? Dan kalau kita lakukan secara ikhlas kerana Allah, cara yang betul, insyaAllah ya, kita dapat melakukan cara yang terbaik dan dibukakan pintu rezeki untuk mendapat sebaik-baik keuntungan dan juga manfaat daripada apa yang kita lakukan, bukan saja dari segi kewangan, malah juga daripada segi kehidupan, insyaAllah. Ya, akhir kata, saya rasa tak perlu saya cakap banyak-banyak sangat juga ya. Kita kena selalu, tadi Encik Din ada sentuh tentang rezeki itu, rezeki ya, dan saya nak cakap rezeki itu bukan saja daripada usaha, tapi juga ada dari segi-segi keberkatan daripada Allah dan juga perkara-perkara lain yang terkait daripada dia lah. Dalam hidup saya ni saya selalu mengamalkan 3H, atau 3H ni saya panggil the head, the heart and also the hands. Ya. 3H dalam hidup saya. Head tu maknanya sentiasalah kita mencari ilmu. Jangan selalu rasa yang diri kita ni adalah seorang yang penuh dengan ilmu, kerana ilmu ni sentiasa berubah. Sebab tu kita ada long life learning ya, di mana kita sentiasa kerana perlu belajar dan terus belajar, kerana dengan mendekatkan diri kita dengan ilmu, insya-Allah kita lebih menjadi orang yang wise untuk mempelajari dan juga mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Hands adalah usaha atau kedrat kita, di mana kita melakukan sebaik-baik mungkin dan apa saja yang kita lakukan, pastikan kita mencapai tahap yang tertinggi ya. Kita memberikan sebaik-baik komitmen, kita bertanggungjawab, kita beramanah dalam melaksanakan apa yang kita perlu lakukan. Komitmen, disiplin perlu ada supaya kita dapat memastikan kejayaan. Itu adalah usaha yang kita lakukan lah. So that is hands. Dan heart. Heart ini adalah satu perkara yang kadang-kadang datangnya, atau saya selalu cakap tentang divine intervention lah. Ya, kita lakukan perkara yang baik, kita lakukan perkara-perkara yang kiranya dari segi keikhlasan, dari segi bersyukur, dari segi embrace value-value yang terbaik dalam diri kita. We do good deeds, kita lakukan perkara yang baik, insyaAllah the good deeds will come back to us. Perkara yang baik akan datang balik pada kita ya. So keep on doing perkara-perkara yang baik di luar sana, lakukan dengan ikhlas, lakukan dengan jujur, lakukan dengan amanah, lakukan dengan penuh bertanggungjawab, lakukan dengan nilai-nilai murni yang terbaik dalam diri kita ya. That is in our heart, supaya apa yang kita lakukan tu akan kembali pada kita dan menjadi rezeki yang terbaik untuk kita. Jadi bila tengok dari konsep rezeki tu, saya selalu tengok dari 3 konsep tu lah. Jadi dari segi tadi head adalah ilmu, hands adalah usaha, dan heart adalah menerapkan nilai-nilai yang terbaik dan juga melakukan perkara-perkara yang terbaik. Kalau dalam tradisi Islam, jangan tinggallah solat dan lain-lain itulah yang kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, supaya perkara-perkara baik itu akan jadi perkara baik untuk diri kita. Dan satu lagi adalah dari segi positif. Positifkan minda, positifkan perkataan, positifkan perbuatan. Sebab saya percaya bila kita ada dalam satu environment atau persekitaran yang positif, perkara yang positif insya-Allah akan berlaku pada diri kita. Jika kita berada dalam environment yang negatif, perkataan yang negatif, perbuatan yang negatif, timbal balik adalah kiranya outcome yang negatif juga pada diri kita. Jadi sentiasa positifkan aura, positifkan environment, positifkan perkataan dan positifkan perbuatan kita, insya-Allah kita akan menjadi antara yang terbaik. Jadi jutaan terima kasih saya ucapkan pada Yayasan Hasanah atas kepercayaan yang diberikan pada Musim Ijarah untuk kolaborasi kedua pelaksanaan program ini. Saya amat alu-alukan kedatangan Bank Islam dalam keluarga program ini juga, dan semoga kolaborasi dengan Bank Islam untuk
memberi dana insyaAllah kepada tuan-tuan dan puan-puan, sama ada memberi atau memberi pinjaman dana kepada pihak tuan-tuan dan puan-puan akan dapat direalisasikan. Setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih saya pada pengurusan USIM Tijarah di bawah pimpinan Encik Din, Dr. Jamal dalam atas kecemerlangan dalam melakukan perubahan dan membangunkan USIM Tijarah untuk tingkat yang tertinggi dan dalam melaksanakan program-program termasuk program yang kita ada pada hari ini. Semoga usaha ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan USIM Tijarah akan terus melakarkan sejarah dan mencapai kejayaan yang lebih baik di masa hadapan. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua peserta-peserta program. Saya harap semua yang ada ini akan compete ya, menjadi 100 yang terbaik dalam program ini. Banyak yang ada dapat belajar insyaAllah ya, di fasa kedua dan fasa ketiga. Saya sendiri pun agak excited tengok ya dia punya program yang ada. Sebab saya pun sekarang ni adalah social entrepreneur ya, dan memasuki program memasuki alam entrepreneurship juga dan tahu macam mana rasanya menjadi seorang usahawan. Jadi saya doakan semoga semua dapat memberi komitmen yang terbaik, menjaga disiplin ya. Discipline of action is very important untuk memastikan kita menjadi usahawan yang berjaya. Dan semoga kita dapat berusaha bersama-sama untuk menjayakan program ini. Kerana jika jayanya program yang kedua ini, kita berharap agar lebih ramai lagi yang dapat memanfaatkan program ini selepas program ini ditamatkan. Kerana bila berjayanya program ini dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh peserta-peserta yang akan datang. Jadi good luck, all the best dan saya harap semua dapat berusaha dengan lebih gigih untuk memastikan kejayaan bukan saja program dan pentingnya kejayaan tuan-tuan dan puan-puan di masa hadapan. Rabbi yasir wala tu'asir, Rabbi tamim bil khair. Semoga Allah memudahkan usaha kita untuk menggapai kejayaan dalam program ini. Semoga Allah mengurniakan rezeki terbaik dan juga memanfaatkan usaha-usaha tuan-tuan dan puan-puan untuk memasuki program ini. Semoga semua tuan-tuan dan puan-puan dapat melakar kejayaan dan menjadi peniaga yang terulung insyaAllah di masa hadapan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Mulia Puan Raja Azura kerana memberi suntikan semangat kepada kita semua pada pagi ini. Terima kasih. Kemudian saya akan meneruskan sesi kita pada pagi ini iaitu dengan memperkenalkan business counselor yang akan menjadi tenaga pengajar sepanjang sesi kita pada perjalanan kursus ini. Dengan ini saya menjemput Encik Mahathir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Okay, nama saya Mahathir bin Abdullah. Saya merupakan pensyarah di Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM. InsyaAllah saya akan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada peringkat awal kursus ni, di mana kita akan belajar tentang beberapa teknik lah tentang pengurusan kewangan peribadi. Jadi insyaAllah kali pertama pertemuan kita ni hari Jumaat ni, dan selepas tu kita akan ada dua atau tiga kali lagi pertemuan lah. So insyaAllah kita akan bertemu dalam kelas-kelas nantilah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih diucapkan kepada Encik Mahathir. Kemudian saya menjemput Profesor Madya Dr. Jamal untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf lah ya, abaikan saya punya slide yang kat belakang ni sebab baru saja selepas sesi viva dengan pelajar saya daripada itu, kalau lihat di situ, Universiti Pontianak dari Indonesia ya. Saya Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan kita punya pengurusi lembaga Board of Director ya, Chairman, Yang Mulia Puan Raja Azura. Okey, Bis Counsel yang lain, Cik Mahdi,
kita ada Dr. Syukur dan ada beberapa lagi rakan-rakan saya yang tak dapat hadir, dan juga pada rakan-rakan usahawan yang lain, selamat datang saya ucapkan kepada kita punya program yang kedua ni, program pemerkasaan usahawan makanan mikro B40 yang kita tujukan khas untuk home base dan street food melalui latihan dan pemantauan bersemuka dan atas talian. Saya lihat tadi ada komen bertanyakan adakah ini program tajaan kerajaan. Secara indirectnya ya, because duit daripada kerajaan turun kepada Yayasan Hasanah. Jadi kita antara yang sebenarnya kalau menggunakan nama Bank Islam, kerjasama yang terkini kita digelar change maker, kita berhasrat untuk membuat perubahan kepada masyarakat. Jadi kita bekerjasama dengan Yayasan Hasanah lah untuk membantu. Dan saya memetik juga kata-kata chairman kita tadi, kita di pihak USIM Tijarah Holdings yang Berhad, ini bukanlah satu perniagaan bagi kita, tetapi lebih kepada corporate social responsibility atas dasar kita sama-sama membantu ya. Kita tak ambil untung ke apa-apa semua ya. Jadi kita berkongsi. Jadi kekurangan kami saya in advance minta maaf. Jadi kita berkongsi pengalaman, saling membantu. Saya secara personal ni juga turut terlibat dalam persijilan halal dengan rakan-rakan. Ada yang saya pergi sampai ke Sri Aman baru-baru ni untuk membantu bekas pelajar saya membuka restoran non-Muslim ya, tapi alhamdulillah mendapat sijil halal dah. Secara langsungnya untuk Yayasan Hasanah ni saya akan terlibat dalam 2 kursus bersama rakan-rakan ya. Kursus yang saya akan bagi adalah satu melalui Zoom adalah asas pengurusan dan pentadbiran perniagaan. Ini sebenarnya bukannya buku teks punya material, ni perkara basic sajalah. Macam mana kita nak buat perancangan yang sekarang ni jadi sangat-sangat penting. Dan kursus yang kedua adalah asas pengurusan operasi. Jadi jangan takut ya, sebab perkara ni walaupun kita bukannya cakap universiti punya isu tak, tapi dalam masa yang sama kita harus belajar. Sebab contohnya kalau dalam kita isu bisnes makanan ni kita nak arah persijilan halal, baru-baru ni JAKIM dah kemukakan satu syarat baru yang kita panggil Halal Assurance Management System yang fokusnya kepada persijilan makanan untuk small medium enterprises. Jadi bila contohnya Halal Assurance Management System ni, nak tak nak dia kena belajar sikit pasal pengurusan operasi. Dan saya terlibat juga dulu dengan kenalan daripada Terengganu yang kata kalaulah kami belajar lebih awal maka kami boleh menjimatkan, sebab bila dia dah buat restoran semua nak pergi dapat persijilan halal rupanya tak memenuhi kita kata requirement lah yang diperlukan, so nak kena renovate kan. Jadi nak tak nak maka itu yang akan saya kongsikan lah bersama rakan-rakan. Ada antara bis kaunselor kita yang hari ini tidak dapat hadir kerana kita tahulah dengan vaksin ada yang tiba-tiba kena bawa anak, jadi kejap lagi Cik Mimi kita akan kenalkan. Dengan itu sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada semua, dan supaya kita dapat secara family secara familynya kita sekarang tolong menolong saja ya. Jadi secara familynya harap kita dapat bekerjasama lah. Okey, dan saya ucapkan ribuan terima kasih juga daripada Bank Islam yang sekejap lagi selepas sesi ini akan memberi penerangan macam mana bantuan yang boleh dibantu untuk usahawan ni. Jadi itu saja dari saya untuk sesi ini. Kita akan berjumpa nanti sepanjang kursus insya-Allah 18 bulan ini. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada Cik Mimi ya. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Jamal. Kemudian saya menjemput Dr. Syukur untuk memperkenalkan diri sebagai business counselor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang hadir hari ini. Kita ada 120 orang yang hadir secara online, secara virtual hari ini. Okey, saya Dr. Syukur Harun, juga pensyarah di Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, terlibat secara langsung berkenaan dengan berbagai usahawanan agak lama lah, saya rasa dalam 2012 macam tu. 2012, 2013 saya dah start terlibat sama. Bermula dengan program Q, program pemerkasaan pelajar dan sebagainya lah. Dan saya akan cover nanti business model canvas. Okey, penggunaan Facebook dalam perniagaan,
Instagram dan juga asas pemasaran. Okey, ni adalah 4 topik utama lah yang saya akan share nanti. Saya kata saya share lah, bukan saya mengajar sebab kadang-kadang ada di kalangan peserta kita dia lagi advance ke depan. Kalau dia lagi advance, kita akan kongsi sama-sama dengan kawan yang lain. Bagi saya untuk program ni sangat baik sebab dia menemukan ramai usahawan-usahawan, kata ada usahawan baru, ada usahawan yang dah lama. Dia menemukan untuk kita kongsi maklumat, create networking dan kita harmonikanlah kita punya circle usahawanan kita tu. Dan saya harap kalau boleh semualah pergi ke next stage, saya harap lah jangan ada yang separuh jalan, ada yang tarik diri dan sebagainya. Sebab sebelum ni kita buat program memang tak ada lagi yang tarik diri. Semuanya pergi sampai ke next stage. Ataupun terus pergi sampai ke peringkat yang kalau kita kata sampai pemantauan, sampai pembangunan produk dan sebagainya. Kita nak bawa tuan-tuan dan perempuan pergi sampai ke stage sana. Okey, untuk maklumat tuan-tuan dan perempuan, ini adalah satu usaha lah yang dibawa oleh USIM Tijarah untuk kita memberikan semula kata khidmat dan juga bakti di kalangan pensyarah-pensyarah universiti kepada usahawan-usahawan tempatan ataupun kepada masyarakat luar. Ini kita boleh katakan juga dia tu in-one lah CSR kita dan juga cara kita untuk bantulah. Dan untuk program ni saya tengok balik, program ni Yayasan Hasanah punya program ni bajet ni kita dapat daripada Ministry of Finance, Kementerian Kewangan. Dan kalau boleh saya minta tuan-tuan dan perempuan bagilah komitmen sepenuh-penuhnya sepanjang program yang dijalankan ni. Kalau ada masalah bagi tahu kat Rustia, tak ada Rustia akan cuba selesaikan masalah tuan-tuan dan perempuan, macam masalah teknikal dan sebagainya. Cuma kena fahamlah bila duit daripada Ministry of Finance itu adalah duit negara dan juga duit kerajaan, kita kena manfaatkan dengan sebaik yang mungkin. Sebab untuk setiap tuan-tuan dan perempuan yang terlibat dan juga masuk ke program ni, semua dah di-allocate satu bajet khas kan untuk kita train tuan-tuan dan perempuan. Okey, jumpa nanti untuk program untuk sesi saya nanti. Akan bermula dengan Cik Mahathir dulu dan saya akan next few weeks baru saya masuk lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Syukur. Okay, seterusnya saya akan memperkenalkan business counselor yang tak dapat hadir pada hari ini, iaitu antaranya adalah Dr. Nurul Aini, iaitu merupakan Profesor Madya di Fakulti Ekonomi dan juga Muamalat. Kemudian antara tenaga pengajar kita yang lain iaitu business counselor seterusnya iaitu Dr. Nurhazia Nawai, iaitu pensyarah kanan di Fakulti Ekonomi dan Muamalat di Universiti Sains Islam Malaysia. Dan selain itu ada lagi seorang iaitu Dr. Nur Syuhada binti Kamarudin, juga merupakan pensyarah dari Fakulti Ekonomi Muamalat USIM. Okey, setakat itu sahaja untuk sesi memperkenalkan diri. Okey, seterusnya saya dengan berbesar hati ingin menjemput Ustaz Izwadi, iaitu penolong kanan bahagian rangkuman kewangan dari Bank Islam. Dengan ini saya mempersilakan. Baik, masih test suara dulu, mic. Dengar jelas ke suara saya? Jelas. Jelas, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat pagi. Terima kasih sama sekali kepada Cik Mimi selaku moderator ataupun pengisi majlis pada pagi ini pada USIM Tijarah. Okay, yang kata saya hormat lagi kasihlah chairman ataupun pengerusi Board of Directors USIM Tijarah Holdings yang mulia Raja Zura dan barisan pengurusan USIM Tijarah yang diketuai oleh Cik Din eksekutif Cik Din dan rakan-rakan lah. Saya nampak Dr. Jamal ada yang saya pernah meeting tu lah, Dr. Jamal kan, dan beberapa yang rakan lain lah. Okay, dan seterusnya orang kata yang kita nak raikan pada pagi inilah. Okay, Alhamdulillah, terima kasih kepada semua peserta yang orang kata berjaya mendaftar untuk mengikuti program yang dianjurkan oleh USIM Tijarah dan kerjasama Yayasan Hasanah lah. Okay, nama panjang dari program yang saya nak sebut pun terbelit-belit lidah kan. Okay, tapi yang nampak untuk memperkasakan usahawan makanan mikro, B40, home base dan street food dan sebagainya lah tadilah.
Okay, jadi moga-moga saya dengar tadi apa yang telah sampaikan oleh pengurusi amat bermakna lah. Dia tidak semestinya untuk yang usahawan saja, bagi kami yang tidak usahawan pun benda tu kena dengan kita sebab apa yang kita lakukan setiap hari. Saya sempat tangkap tadi yang 3H, head-nya, hands-nya, heart-nya. Kita boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Bukan saja untuk berniaga, untuk kehidupan seharian kita juga. Okay, Alhamdulillah. Okay, baik. Berkenaan yang apa yang akan disampaikan, saya lebih kepada yang secondary punya program lah. Yang program yang pertama yang akan tuan-tuan dan puan-puan akan lalui adalah kursus ataupun kata program bersama Usaha Tijarah selama 18 bulan tadi kan. Jadinya itu dari khusus pemahaman, pemantapan dan sebagainya. Akhir sekali untuk kita nak memulakan langkah pertama tu, kadang-kadang ada di antara kita tu memang yang dah berniaga, yang kata modal memang dah ada. So tak ada masalah. Apa yang saya akan cuba kongsikan peluang yang ada yang Bank Islam tawarkan. Maksudnya bagi yang ada modal nak kembangkan perniagaan, so memerlukan modal tambahan. Ataupun yang kata dah ada cuma nak tambah sikit lagi. Tapi tak ada punca. So insyaAllah saya akan berkongsi lah berkenaan peluang dan ruang yang ada lah. Lebih kepada berkongsi. Baik, saya akan cuba share saya punya slide, bukan slide lah sebenarnya, daripada PDF je. Okey, boleh nampak tak? Satu page je. Saya punya nampak. Boleh. Baik. Nampak. Okey. So apa yang Bank Islam ada menawarkan kepada masyarakat ataupun kumpulan B40, usahawan B40, iaitu pembiayaan mikro bangkit. Nama pun bangkit. So tak ada kaitan dengan kuih bangkit lah. Mungkin ada usahawan dalam ni saya tengok yang berniaga kuih. Bangkit ni ingat kuih bangkit. Tidak. So pembiayaan mikro bangkit. So di mana pembiayaan mikro bangkit ni yang kami telah tawarkan bermula pada tahun lepas, November 2020. So pada awal tahun, pada bulan Mac 2020, kita dilanda pandemik COVID-19 dan kena MCO. Pada bulan 3, Perdana Menteri telah umumkan yang Bank Islam menawarkan pembiayaan mikro high tekad dengan kerjasama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan juga SME Corp Malaysia. Itu pada bulan 3 diumumkan. So pada hujung tahun kita tengok sebab pembiayaan mikro high tekad ni dia agak tinggi sikit. Jadi kita nak turunkan sedikit dia punya requirement, jadi kita buat satu lagi bangkit. Kita nak bangkit. Right. So dan program ini tidak lain tidak bukan untuk nak membantu usahawan daripada yang kita panggil unbankable ataupun underbanked yang tidak boleh menikmati kemudahan perbankan biasa. Maksudnya kalau pergi ke bank nak minta, nak mohon, tak lepas. Kenapa tak lepas? Sebab kredit history ataupun sejarah kredit yang tidak meyakinkan ataupun tidak lulus di peringkat bank. Sebab kami di bank ni kami tertakluk kepada Bank Negara Malaysia. So kami ada kriteria risiko yang perlu kami ikuti. Jadi kita cuba bantu kumpulan B40 ni. Maksudnya kita tengok yang mana yang tak boleh masuk program bangkit, kita ajar melalui kursus-kursus, ada kursus pengurusan kewangan, kursus pengurusan perniagaan, akaun dan sebagainya. Jadinya daripada kita tak ada rekod ataupun rekod kita kurang cantik, akhir sekali dengan bangkit, dengan sistem mentoringnya, kita akan berjaya. Kata kita buat rekod semula, rekod baru lah senang ceritanya. Yang kita lupakan yang rekod-rekod dulu. So kita bermula dengan rekod yang baru. Bermula dengan rekod yang baru ni lah, kita nak pastikan, maksud kita tidak boleh buat kesilapan kali kedua. Maksudnya pastikan bayaran bulanan tu kena ada, jangan lambat. Sebab kita tak nak trigger di rekod Bank Negara. Sebab mana-mana bank pun rekod pembiayaan pinjaman akan ada di Bank Negara Malaysia. That's why kadang-kadang kita dah pergi mohon satu bank, pergi bank kedua tak lepas. Alright? Baik. Itu kita punya objektif bangkit lah, nak bantu daripada yang tak boleh pergi menikmati kemudahan program atau produk biasa di bank, akhir sekali boleh. Baik. Jadinya program bangkit ni sebagaimana yang diterangkan oleh Dr. Ahmad tadi pun, memang kita kata bekerjasama dengan Usaha Tijarah sebagai rakan pelaksana lah. Sebab kami tak boleh direct dengan peserta. So, kita melalui rakan pelaksana Usaha Tijarah. So program seumpama inilah maksudnya Usaha Tijarah yang akan lebih dekat dengan peserta. Jadi
kita boleh orang kata apa-apa pun melalui musim sejarah. Okay? Kenapa? Sebab kita akan ada sistem mentoring. Kita tak nak bagi duit lepas. Akhir sekali terkapai-kapai, tak boleh bayar, habis, rekod buruk. So sekali lagi rekod buruk, tak nak. Okay? So kita nak pimpin tangan bersama-sama. So kalau ada masalah, sama-sama kita cuba tengok, cari punca apa masalah. Sebab kalau kita berdiam diri, masalah tak akan selesai. Okay, baik. So, untuk bangkit ni hari ni saya tak nak cerita detail lah, lebih kepada nak bagi pendedahan yang orang kata nak memberitahu yang kami ada program ini. Untuk detail tu nanti mungkin selepas anda semua dah tamat program dengan Musim Sejarah, ada ujung-ujung nanti dan baru kita akan buat briefing yang detail. Okay, hari ini lebih kepada pendedahan yang nak memberitahu kita ada program bangkit. Okay, baik. So secara ringkasnya yang untuk nak memohon nanti bukan sekarang, nanti semua pemohon mestilah berdaftar dengan SSM. Berdaftar dengan SSM dan hanya syarikat pemilikan tunggal dan juga perkongsian biasa sahaja. Sedia berhad, minta maaf. Sedia berhad tu dia dah level tinggi, so dia kena pergi kepada SME lah. Ini kita nak kereta yang untuk B40. Jadinya milikan tunggal, sole-prop ataupun perkongsian biasa. Kalau perkongsian PLT tak boleh. Okay, so satu. Yang kedua, kena punya rancangan perniagaan. So saya percaya dengan program yang telah anda lalui nanti bersama Musim Sejarah ni dah. Tadi siapa? Cik Mahadi dan Dr. Masifu ada pasal pengusaha kewangan, pengusaha perniagaan. So akan adalah rancangan perniagaan tu. Kita nak berniaga walaupun kita dah lama berniaga, kena ada perancangan. Okay? So macam mana kita punya, siapa kompetitor kita, macam mana profit margin kita, so berapa lama kita nak beri keuntungan yang stabil. Bermula tak ada duit, ada modal, beli barang, start profit mungkin bulan ketiga, bulan keempat baru start ada profit sikit. Sekali 3 ke 4 barulah kita stabil lah. So kena ada perancangan. So kita tengoklah perancangan tu macam mana. Bermula berniaga dalam rumah, depan rumah, sewa kedai, akhirnya ada cawangan, ke luar negeri, import, akhir sekali listing ke bursa. Itu maksudnya ada step by step dia lah. Okay, baik. Dan yang ketiga, adalah punya akal dengan bank Islam. Okay, yang ni nantilah. Bila anda dah selesai program bersama sejarah nanti, bila nak memohon, okay, semasa permohonan, kalau tak ada akaun bank Islam tak ada masalah. Boleh guna pakai apa jua akaun yang anda ada. Tetapi selepas permohonan diluluskan, barulah kena buka akaun bank Islam. Sebab kita nak kredit ke dalam akaun bank Islam, kita kena monitor dalam akaun tersebut lah. Kadang tak ingat nak bayar. Due date 5 bulan. Tengok 4 bulan tak masuk lagi. Mungkin kita boleh bagi reminder dan sebagainya lah. Okay, baik. Yang seterusnya mendapat pengesahan daripada rakan pelaksana. Okay, macam contoh dalam grup Musim Sejarah ni. Okay, contoh nanti lepas hari ni adalah 115 ataupun 120 orang. 115 lah kita kata semua peserta. Okay, daripada 115 ni ada 50 yang memohon. So Musim Sejarah akan mengesahkan lah yang 50 ni daripada program bersama Musim Sejarah, 50 orang. So kita tak nak benda datang daripada orang yang tak mengikuti kursus, tiba-tiba masuk. Nanti kan orang dah cerita pasal benda lain, dia faham benda lain. Sebab dia tidak sealiran lah. Okay, itu maksud dia. Okay, baik. Dan pelanggan atau peserta akan dipantau dan diberi panduan oleh rakan pelaksana lah. Maksudnya akan ada kursus yang dikenalikan oleh rakan pelaksana. Okay, akan ada kursus, sama ada kursus yang berbentuk sehari 2 hari dan juga kursus lanjutan. Saya dengar tadi, siapa tadi, Doktor, apa nama tadi tak perasan tadi. Yang akhir tadi kata akan ada asas marketing, akan ada kursus-kursus lanjutan. Yang Facebook apa yang saya dengar tadi kan. Maksudnya kursus-kursus lanjutan. Kita nak, saya cakap tadi, kita nak pimpin sama-sama. Tak nak nanti tertinggal. Macam sekarang kita kata apa yang marketing yang trending sekarang ni. Okay, trending sekarang ni TikTok. Jadi kita nak tahu nak guna TikTok ni macam mana. Kalau tak tahu TikTok, bukan tak boleh, boleh. Cuma kita tertinggal sedikit lah. Contoh, TikTok ni tak semestinya kena berjoget. Okay, asalkan konten apa yang kita nak sampaikan tu ada. Okay, baik. Sekejap minta maaf, ada kakak sekejap. Bagi saya
Okey, tak. Okey, baik. Dan seterusnya, kita nak menggalakkan juga kepada semua peserta lah untuk orang kata ada semangat untuk bersedekah. Okay, untuk makluman yang program Bangkit Microfinance ni dana datangnya daripada Sedekah House Bank Islam. Okay, kita ada Bank Islam, kita ada Sedekah House, iaitu satu crowdfunding platform ataupun satu platform pendanaan awam. Kita mendapat mencari duit lah daripada masyarakat. Okay, yang menderma, yang sedekah ke dalam akaun Sedekah House. Dan dalam akaun Sedekah House tu ada satu part yang dana kekal, kita akan bagi pinjaman bangkit. Maksud kita bagi orang bagi sedekah, bantu kita daripada kita tak ada duit, tak ada modal untuk nak niaga, tiba ada modal dah sekarang. Jadi kita bila kita dah berjaya nanti, kita pula membantu orang lain pula, usahawan lain pula. Yang sebagaimana kita pada asal kan, kita pun tak mampu, ada bantuan, kita dapat kembangkan perniagaan, dapat modal, dan kita pun bantu pula orang lain supaya lebih ramai usahawan-usahawan dapat dibantu. Okay, itu hasrat kita lah. And then yang keduanya, menyumbang kembali lah. Maksudnya sedekah balik ke dalam sedekah pun boleh, nak sedekah balik Bangkit Microfinance pun boleh. Sebagai contoh, sebulan kena bayar RM190. Tapi nak bayar lebih RM200. RM10 dia kata nak sedekah pun boleh, tak masalah. Okay, baik. Dan yang ketiga, kita ada unsur, yang ini yang untuk Muslim saja, untuk tangga Muslim, kita galakkan untuk buat ibadah sunat ni lah. Okay, kita nak galakkan untuk buat solat duha dan baca surah Waqiah setiap hari. Okay. Ini saya percaya memang usahawan di luar sana ataupun anda semua memang dah lakukan lah. So kita hanya peringatkan lah. Sebab akhir sekali ibadah ni bila kita buat, pahala tu dapat ke diri kita lah. Kan? Kita tak nak kita bila berniaga, kita lalai. Tak nak. Kita kena ingat konsep rezeki tu daripada Allah Ta'ala jugalah. Dan konsep memberi tadi tu, lebih banyak kita memberi, lebih banyak akan dapat. The more you give, the more you get. Itu kita kena percaya, kita kena tanamkan dari kita. Kita jangan ingat, kadang kita tak ada duit, alamak, ada RM10 nak bagi sedekah tak ada duit. Sebab sedekah ni kita bukan melihat dari segi nilai berapa. Yang penting keikhlasan kita tu. Okay? Ada RM1 dah, RM10 lah. Bukan kata kena ada satu quantum berapa amount, tak ada. Okay, yang penting sebenarnya kita tahu keikhlasan kita. Alright, baik. Seterusnya, kita pergi kepada apakah konsep syariah yang kena pakai. Biasanya, kalau sebut perbankan Islam atau bank Islam, orang akan selalu tanya apakah konteks ataupun konsep syariah yang kena pakai. Itu soalan favourite lah. Okay, baik. Jadi untuk Bangkit Microfinance, kami menggunakan pakai konsep POT, pinjaman. Okay. Bila sebut pinjaman, pinjam RM10,000, bayar balik RM10,000. Okay, tak ada sebarang profit, tak ada sebarang interest. Sebab ni pot. Ramai juga ada di antara kita yang kadang-kadang tersalah faham. Mungkin dia pernah dengar seseorang cakap kot ataupun pinjaman tidak dibenarkan dalam Islam. Itu kadang-kadang kurang tepat lah. Okay? Sebenarnya dalam Islam, dalam konteks muamalat, kita ada kot. Kita ada dua. Kot dengan qardul hasan. Okay, loan dengan benevolent loan. Ada. Dia yang tak boleh qard dengan tambahan manfaat. Itulah riba. So kalau riba tu yang tak boleh. So kalau qard tak ada masalah. Pinjam RM10,000, bayar RM10,000. Tak boleh pinjam RM10,000, kena bayar RM12,000. Itu yang tak boleh. Okay, itu konsep dia lah. Alright, baik. Yang seterusnya, konteks qard ni antara dua pihak lah, maksudnya antara nanti bank Islam dengan peserta. Kita akan direct dengan peserta. Maksudnya, peserta yang akan menandatangani perjanjian, letter of will dan sebagainya. Usia Tijarah sebagai rakan pelaksana ni sebagai orang tengah untuk nak menguruskan, untuk memudah carakan. Jadi yang bila dah lulus nanti, kami akan hubungi peserta untuk menandatangani perjanjian, letter of will dan sebagainya dah. Okay, baik. Dan yang ketiga tu jumlah bayaran balik pinjaman sama tu macam saya cakap tadi lah, pinjam RM10,000, bayar balik RM10,000. Okey, baik. So kita akan tengok kepada ciri-ciri yang lain, jenis pembiayaan berjangka lah, sebab kita ada tempoh. Kita tengok bawah tu ada, saya dah tuliskan itu tempoh. Okey, baik. Tujuan pembiayaan. Okey, tujuan pembiayaan kita hanya benarkan dua, iaitu pertama perbelanjaan modal ataupun modal pusingan. Nak beli barang, nak beli stok, boleh. Nak beli peralatan, nak beli mesin jahit, mixer industri, boleh. Okey. Yang tak boleh, pinjam bangkit untuk nak bayar hutang lain.
Contoh, saya bagi contoh, pinjam 10,000 pada bangkit tapi nak bayar pinjaman AIM. Contoh. So tidak menepati ataupun tidak mencapai objektif kami lah. Sebab kalau anda pinjam bangkit, bayar loan AIM, bayar loan tekun ke contoh, so takkan selesai masalah. Sepatutnya bila dapat duit bangkit, kita kembangkan dulu perniagaan kita supaya pendapatan kita bertambah. Okey, mungkin 3-4 bulan pendapatan kita dah bertambah, dah stabil, ada lebihan, barulah kita settlekan yang tadi. Sebab kalau dapat 10,000, 8,000 dah bayar AIM, ada 2,000 je. Sedangkan modal kita nak beli barang, nak beli mesin, nak beli, lebih daripada 2,000 dah tak cukup. Dah tak cukup sekali lagi. So, tidak mencapai objektif lah. Okay, yang penting kita kembangkan dulu. Sebab kami ada rekod lah. Okay, ada yang usahawan kami, bulan kedua tu dia dah boleh settlekan dah dia punya pinjaman tu. Okay, dah ambil 10,000 bulan kedua. Ini dalam musim pandemik yang MCO 3.0 ni. Alhamdulillah rezeki dia walaupun pandemik, usaha dia lah kan. Sekali dah boleh settle dah yang 10,000. Walaupun dalam keadaan tak boleh keluar apa, hanya online. Hanya online saja. Rezeki kan. Okay, baik. Seterusnya kita tengok dari segi amal pembiayaan. Okey, kalau tengok sini amal pembiayaan ada dua, iaitu untuk memulakan perniagaan dan juga untuk mengembangkan perniagaan. Saya bagi disclaimer awal-awal, untuk memulakan perniagaan ini hanya khusus untuk pelajar universiti sahaja. Cuma kita punya ni, kita untuk general semua sekali lah. Cuma untuk memulakan perniagaan minimum 500, maksimum 3,000 ni hanya untuk pelajar universiti sahaja. Kami ada bekerjasama dengan beberapa buah universiti. Okay, jadi memang kita bagi untuk memulakan perniagaan lah. Of course lah, pelajar belum berniaga lagi, baru nak start berniaga. Jadi kita letaklah minimum 500. Sebenarnya 500 ni lebih daripada mencukupi. Sebagai contoh, kalau kita masuk dropship. Dropship kadang baru untuk bayar yuran je, RM30, RM50. Barang stok bukan kita yang pegang. Kita hanya mengambil order, barang dihantar oleh seller. Okay, so memang mencukupi. Cuma mungkin ada benda-benda lain dia nak buat lah, nak buat marketing, Facebook dan sebagainya, ada sedikit cost. Alright, itu sahaja. Okay. Jadi yang saya nak tekankan untuk yang kita pada hari ini, yang ada pada hari ini, nombor 2B ni untuk mengembangkan perniagaan. Maksudnya dah ada perniagaan. Dah ada perniagaan, nak kembangkan, nak tambah lagi. Itu. So minimum RM3,000, maksimum RM20,000. Okey, dan syarat kita yang bagi yang nak mohon ni, hendaklah perniagaan itu dah dijalankan selama 6 bulan. Bulan ke-7 baru boleh apply. Dari mana kita tengok 6 bulan ni? Kita refer kepada tarikh pendaftaran SSM. Kita tak kira dia dah berniaga 5 tahun ke 3 tahun, tapi kalau SSM baru daftar, kita ambil dari tarikh pendaftaran. Okey, kami perlukan minimum 6 bulan. Jadi bulan ke-7 baru boleh mohon. Itu maksud dia. Sebab kita nak yang dah memulakan perniagaan, dia ada sebab-sebab dia lah. Antaranya sebab kami perlukan 6 bulan penyata bank, 6 bulan dia punya rekod kewangan. Supaya kita boleh analisis lah sejauh mana dari segi perniagaan tersebut. Okay, dari segi komitmen, dari segi risiko, semua kita akan ambil kira. Okay, that's why kita memerlukan minimum 6 bulan. Jadi tempoh pembiayaan atau pinjaman bangkit ni kita minimum 6 bulan, maksimum 36 bulan ataupun 3 tahun. Okay, minimum 6 bulan, maksimum 3 tahun. Okey. Tetapi sekiranya saya bagi senario sebagai contoh, katalah pada permulaan pinjam nak pinjam 10,000. Okey. Pada permulaan ni lah nak pinjam 10,000. Tapi tak lepas. Hanya dulu 5,000 saja. Okey, tak apa, ambil dulu 5,000. Okey, ambil dulu 5,000. So start bayarlah. Dan katalah bulan keempat tu kita boleh settlekan 5,000. Jadi settlekan 5,000. Settlekan 5,000, mohon pula yang lain. So mohon pula yang 10,000 ke, 15,000 ke, 20,000 ke. Yang penting syarat kita selesai yang pertama baru boleh mohon yang kedua. Itu je syarat kita. Okay, baik. Dari segi kadar keuntungan, awal-awal saya cakap dah, bukan cost tak ada keuntungan, tak ada profit. Okay, jadi 0%. Inilah antara orang kata istimewanya lah program bangkit microfinance yang ditawarkan oleh Bank Islam ni 0%. Saya percaya okay, dalam konteks perbankan Islam
masa kami lancarkan lah, memang tak ada lah yang menawarkan pembiayaan mikro dengan 0%. Okey, tahun lepas. Okey, dalam konteks NGO ke, company, institusi luar ke, yayasan ke luar, ada. Itu memang ada yang bagi 0%. Dalam konteks perbankan Islam pula, normally kalau kita sebut bank je, orang kata profit. Bank je profit. Okey. Tak semestinya. Okey, ada juga yang program-program yang CSR dan sebagainya. Okey, jadi untuk bangkit 0%. Okey. Manakala cagaran kami tidak perlukan sebarang cagaran. So untuk akak-akak khususnya lah, akak-akak tak perlu risau lah nak kena gadai gelang emas ke rantai emas, tak perlu. Dan abang-abang pun tak perlu risau nak kena pinjam subang ayang ni tak nak gadai, tak perlu. Okey, untuk bangkit microfinance tak perlu cagaran dan juga tak perlu jaminan. Tak perlu suami jamin isteri, isteri jamin suami, adik jamin ayah jamin, tak ada. Okey, untuk bangkit tidak perlu. Ini antara keistimewaan jugalah. Ada 0%, tak ada cagaran, tiada jaminan pula. Bukan tiada jaminan, tak perlu penjamin. Jangan salah faham pula, jaminan tu adalah, cuma tak perlu penjamin. Okey. Cumanya kami akan memerlukan orang kata penjamin sosial lah, di mana penjamin sosial ni kami menyerahkan pelaksanaan iaitu usaha sejarah sendiri. Bukan bermaksud kalau anda tak bayar usaha sejarah kena bayar, tidak. Penjamin sosial ni lebih kepada untuk memberi peringatan bila ada masalah, kita nak tahu apa masalah, punca masalah dan untuk selesaikan masalah. Sebab kalau anda semua tidak berkongsi ataupun tidak memberitahu apa masalah, selama mana pun kita tidak tahulah apa masalahnya dan macam mana kita nak selesaikan. Memang tak tahu. Okey, jadi kena beritahu. Dan kami juga akan ada orang kata site visit. Site visit akan ada, cuma tak semua akan pergi. Jadi site visit ni lebih kepada kita nak tengok perkembangan perniagaan tu macam mana, progres tu macam mana. Mungkin kita tengok dari segi perniagaan ataupun bisnes yang dijalankan sama dengan yang lain. Kita tengok ni sama, cuma ini kita tengok yang akak ni advance, dia ada buat tambah ni. Jadi kita aplikasikan, kita cadangkan kepada yang usahawan yang lain ni untuk orang kata cuba aplikasikan juga. At least adalah tambah nilai di sana. Okay, di samping kita nak mengeratkan ukhuwah lah. Okay, pergi tu. Kalau rezeki, kalau kedai makan boleh makan kan, gitu kan. Tapi kita tengok ramai orang ni mesti best. Ataupun kenapa orang kurang ni, apa yang menyebabkan orang tak datang. So benda ni gitu, kita pergi site visit lah. Okay, baik. Okay, syarat tambahan ni peserta wajib menjalani latihan. Okay, wajib menjalani latihan pembangunan perniagaan yang dianjurkan oleh rakan pelaksanaan. So macam anda semua akan mengikuti program bersama usaha sejarah, itu kira dah lengkap lah. Ada pengusaha perniagaan, pengusaha kewangan, pengusaha perakaunan, pemasaran, marketing pun ada tadi. Semua sudah lengkap. Di samping akan ada kursus-kursus lanjutan yang lain lah. Mungkin kita tengok, mungkin dah setahun, okey. Kita perlu ajar pasal percukaian. Jangan lupa, percukaian pun kena ada. Zakat pun kena ada. So itu kursus-kursus lanjutan. Yang penting kita nak yang pertama ni dululah. Alright. Jadi dengan orang kata adanya kemudahan ni, kita bisnes secara mengikut landasan yang betul. Mungkin selama ni kita dah 5 tahun, 10 tahun berniaga, tapi berniaga orang kata secara suka-suka, secara minat, secara tradisi. Tapi kita sepatutnya kena bertukar dah kita mindset. Tadi macam YM Raja Zul cakap tadi, head tadi kan. So bila head ni ilmu, tambah ilmu. So dah masuk kursus. Masuk kursus ilmu dah bertambah. Bila ilmu dah tambah tadi, dah kena guna hands, usaha kena bergerak lah. Tak boleh belajar saja tak guna, rugi. So kita dah guna tu, kita kena tengok, kita nak pergi ke next step. Next step apa yang kita nak buat. So takkan sama mana kita nak berniaga dalam rumah je kan, mesti nak ada premis. Bila dah bisnes besar, kita kena ada satu premis. Contoh macam perniagaan makanan. Saya difahamkan tadi dalam kursus bersama usaha sejarah yayasan pun akan disediakan juga sampai persijilan halal. Okay? Itu satu benda yang bagus lah. Sebab apa yang kami dapat tahu, untuk mendapat sijil halal ni bukan senang lah. Bukan senang. Okay? Kena ada premis, kena ada kebersihan, dari segi berapa orang pekerja, dari segi supplier dan sebagainya lah. Dia bukan biasa-biasa je. Bukan senang lah. Tapi Alhamdulillah saya dengar tadi,
akan ke arah itu. Maksudnya akan disediakan kemudahan untuk mendapat pensijilan halal. Okay? So benda tu melalui program itu ni dapat membantu kita pergi lebih jauh. Okay? Sebab bila kita dapat pensijilan halal ni, insya-Allah kita punya produk tu boleh pergi jauh. Pertama sekali untuk masuk supermarket. Untuk masuk supermarket ni, of course dia nak benda tu. Kalau tak ada, memang susah lah. Sebab dia grading ya. Itu pentingnya. Alright. So secara kasarnya saya nak kongsi itu sajalah sebagai pendedahan awal. Okay, sebagai pendedahan awal. So nak beritahu kami ada program. Iaitu kalau anda dah berjaya menamatkan program bersama Ujian Sejarah dan Yayasan Sanah tadi, kita dah ada tunggu dah kat ujung ni. Orang kata cahaya dia berterobong. Belum habis tapi dah ada, dah nampak cahaya dah. So tak perlu risau dah. Yang penting macam chairman cakap tadi kan, kena bagi fokus, bagi komitmen, okay, supaya kita betul-betul dapat grab semua ilmu yang dia ajar tu. Okay, ilmu pula ini ditaja pula. Okay, so kita jangan orang kata bila dapat benda free ni kita macam tak ambil komitmen, tak ambil pot. Janganlah rugi. Sebab ilmu ni penting. Sebab ilmu ni dia boleh bawa kita pergi ke next level. Itu yang penting dia. Okay, baik. Dan saya nak sentuh sikit berkenaan program ni dari segi kelayakan umur. Kita bermula daripada 21 hingga 60 tahun sahaja. Kalau tahun ni ikut IC tahun ni tahun umur 60 masih boleh. Kalau dah 61, minta maaf lah. Okay, jadi 21 hingga 60 sahaja. Alright. So saya rasa itu sajalah yang saya dapat kongsikan pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan nanti kita akan jumpa lagi lah di sesi-sesi yang akan datang. Mungkin dah tamat program dengan Ujian Sejarah dan Yayasan Sanah nanti. Kita akan buat sesi khas lah, sesi yang lebih detail dan kita akan buka untuk persoalan dan sebagainya lah. Ini lebih kepada nak bagi pendedahannya. So kita tak buka soalan lagi hari ini. Hari fokus kepada yang dengan Ujian Sejarah dengan Yayasan Sanah dulu. Yang ini sebagai pendedahan nak beritahu, bila dah habis program tu dah ada cahaya, nampak cahaya dia berterobong. Itu saja. Okay. Baik, so terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan yang saya sampaikan sepanjang sesi pagi tadi. Dan saya kembalikan kepada Cik Mimi. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. 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 Cik Mimi, unmute. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Izwadi kerana banyak berkongsi dengan kita tentang maklumat pembiayaan ini. Jadi diharapkan kita semua dapat mengambil peluang keemasan ini. Banyak manfaat yang kita akan dapat. Terima kasih diucapkan. Seterusnya, saya menjemput Dr. Zulkifli untuk memberikan makluman dan juga sesi taklimat untuk penggunaan sistem. Dengan ini saya mempersilakan. Terima kasih Yang Mulia Puan Raja Azura. Baik, terima kasih Cik Mimi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Zulkifli bin Muhammad Zaki. Saya in charge untuk segala infrastruktur dan teknikal sepanjang program ini berjalan. Jadi dekat sini pada hari ini saya nak memberikan taklimat berkenaan dengan learning management system. Maksudnya jika ada kelas business counselor yang jalankan tu, mereka boleh kongsi bahan-bahan yang mereka ada tu di dalam learning management system. Jadi dekat sini saya nak walk through tuan-tuan dan puan-puan sekalian bagaimana untuk kita mengakses learning management system tu. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan yang menggunakan PC,
ataupun boleh diakses dengan menggunakan mobile phone. Hanya boleh ikut apa yang saya buat. Saya akan share skrin ya. Boleh nampak tak skrin yang saya share ni? Boleh. Baik, alhamdulillah. Nampak. Okey, ini ialah portal rasmi Tijarah Holdings ya. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, kalau tengok portal rasmi tijarahholdings.com ya, dia punya nampak website dia akan ada menu-menu di atas ni kan. Right. Jadi puan boleh tengok HSG 2.0. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh klik HSG 2.0 ni. Okay, saya klik ya. Jadi bila apa ni tuan-tuan dah mengklik link yang tadi itu, akan terpapar page yang ini. Betul tak? Semua dapat page yang macam ni kan? Jadi kalau kita lihat dekat sini ada menu kursus, tenaga pengajar, hubungi kami, dan juga ada link untuk log masuk dan juga mendaftar kepada LMS sistem ini. Kalau kita tengok macam yang tadi kalau kita klik tenaga pengajar, kita boleh tengok ini ialah barisan tenaga pengajar yang telah diperkenalkan oleh Cik Mimi kita sebentar tadi. Tengok handsome-handsome dan cantik-cantik belaka mereka. Baik, untuk memulakan LMS ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik daftar. Okay, puan akan dapat paparan yang macam ni semua dapat ya? Dapat. Hanya simple saja. Kita tak nak menyusahkan peserta-peserta, hanya fill up 3 field saja. Right. Pertama sekali nama pengguna. Puan boleh letakkan nama pengguna puan. Sebagai contoh macam saya nak letak nama Zulkifli ataupun Zulkifli MZ. Terpulang kepada puan boleh letak apa saja. So untuk purpose ni saya hanya gunakan nama sebagai test lah. Test 1, 2, 3 lah. Tapi yang untuk purpose puan, tuan-tuan dan puan boleh letak nama pengguna yang betul lah. Lepas tu masukkan alamat email ya, alamat email. So ini ialah contoh email saya. Harap tuan-tuan dan puan-puan dapat gunakan email yang digunakan semasa mendaftar untuk program ni. Baik, dan kemudian masukkan nama penuh tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Jadi bila tuan-tuan dan puan-puan dah mengisi maklumat yang diperlukan, tekan butang daftar. Jika ada apa-apa masalah boleh beritahu saya. Okey, selepas saya tekan butang daftar, saya akan dapat message registration complete, please check your email. Right, jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan boleh semak email. Ini contoh email yang saya gunakan tadi ya. Contoh email yang saya gunakan tadi, sepatutnya kita dah dapat lah, kita akan dapat makluman SSG 2.0. Jika email email ni tak kelihatan di dalam inbox tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan boleh refer kepada spam juga. Kadang-kadang email tu dia masukkan kepada dalam spam dalam ruangan spam di sini. Macam saya ni saya dapat dah dekat dalam inbox lah.
Dia ada dalam inbox, saya boleh masuk. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan akan dapat maklumat seperti berikut. Nama pengguna, ini nama pengguna yang saya daftarkan tadi. Ini sekarang ni ialah proses untuk saya tetapkan kata laluan. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita hanya klik link yang diberikan di sini. Saya harap semua boleh ikut ya. Okey, saya akan klik link yang diberikan ini sekarang. Okey, jadi sekarang ni akan dipaparkan kata laluan untuk saya setkan ya. So dalam contoh ni saya nak letak kata laluan ni, cuba tengok apa ni makluman tentang kata laluan ya. Mestilah sekurang-kurangnya 7 aksara panjang. Untuk menguatkannya gunakan huruf besar dan kecil, nombor dan simbol seperti ini ya. Jadi katakanlah saya letak satu contoh. Okey. Okey, ini contoh saya password saya. Puan boleh letaklah, tuan-tuan dan puan-puan boleh letak password tuan-tuan dan puan-puan sendirilah. Tak perlulah ikut macam saya. And then klik tetapkan semula kata laluan. Baik, saya klik sekarang. Baik, alhamdulillah saya punya pendaftaran dah selesai. Kata kelaluan anda telah ditetapkan semula. So dah boleh log masuk sekarang. Jadi saya boleh klik untuk log masuk lah. Okey, jadi kalau selepas ni kalau ada apa-apa, tuan-tuan pergi balik ke website utama Tijarah seperti biasa. Baik, jadi klik semula HSG ni. Klik semula HSG. Okey, and then boleh klik log masuk sekarang. Sebab tadi kita dah mendaftar kan. Jadi sekarang kita boleh log masuk. Saya punya dah tulis email registered dah. Dan saya rasa ada orang lain juga yang dapat email have been registered. Dia akan dapatlah email tu. Ya, betul. Okey, so sekarang ni kita dah klik log masuk tadi, kita boleh gunakan apa yang kita dah daftar tadi. Dekat sini dia minta nama pengguna ataupun alamat email. Terpulanglah kepada kita nak gunakan nama yang kita gunakan tadi. Macam dalam contoh saya ni, nama pengguna ialah test123. Okey, email saya ialah email yang ini yang saya gunakan tadi. So either one, salah satu. Kita boleh gunakan. Oh ya ke? Sebentar ya, saya share balik saya punya ni. Skrin saya tak bergerak ya. Oh.
gangguan sikit saya punya talian tadi. Sebentar ya, saya share balik. Okay, dapat tak? Dapat tak saya punya skrin ni? Dapat. Alright. Okey, tadi kita dah sampai sini ya. Lebih baik saya saya recap balik. Tadi kita daripada website Tijarah ni. Daripada Tijarah tu kita masuk klik log masuk kan. Kita boleh log masuk. Bila kita dah klik log masuk tu akan ada paparan untuk kita login lah kepada sistem LMS tu. Okey, ini ialah login page dia. Okey, macam tadi tu dalam contoh tadi tu saya tunjuk nama pengguna, nampak kan saya punya email ni kan? Nampak tak? Nampak. Okey. Saya setkan tadi nama pengguna saya ialah test123. Email saya ialah hsg test 101. Jadi kita boleh guna salah satu daripada, sama ada kita nak gunakan email ataupun kita boleh gunakan nama pengguna. So saya cuba dekat sini. Saya gunakan test 123 lah. Sebab itu ialah nama pengguna saya. Kata laluan tadi ialah saya buat tadi ialah cepat at 123. Okey, 3+6 9. Okey, log masuk. Right. Sebentar ya, dia agak perlahan juga. Okey, saya dah dapat masuk. Okey, saya dah dapat masuk di sini ya. Okey, kalau kita tengok kita ada menu dekat sini ya, khusus tenaga pengajar. Jadi untuk LMS ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik pergi ke menu khusus dan klik objektif sama ada objektif 1, 2 ataupun 3 bergantung kepada pengajaran yang puan nak belajar lah. Jadi khusus yang kita cuba klik khusus dan objektif. Ya, saya ada isu sikit dengan saya punya wifi kat rumah ni, jadi ada perlahan sikit lah. Dia sekejap mungkin sekejap dia lambat respon
Okey, kalau kita tengok dekat sini objektif 1, kita dah pilih khusus dekat sini objektif 1. So kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat sini ada aktiviti 1. Aktiviti 1 ni ini yang macam Encik Nur Izzuddin inform tadi, dalam talimat dia ada poket kanan, poket kiri, turning envelope, menjemput rezeki, hutang baik, hutang jahat. Ini contohlah. Okey. Kalau kita nak tengok khusus bahan yang di-share oleh business counselor kita aja klik gambar ni ataupun kita klik kepada teks ni. Baik. So bila kita dah klik tadi SSG 2.0 poket kanan poket kiri, kita akan nampak dekat sini ada overview, kurikulum, tenaga pengajar dan juga review. Yang ini sama saja ya, kalau gunakan kalau kita gunakan mobile phone dia akan keluar menu-menu ni juga. Okay, kita boleh klik kurikulum dekat sini. Okay, kalau kita klik kurikulum kat sini, kita akan nampak ini dekat sinilah bahan-bahan yang akan diletakkan oleh business counselor kita. Jadi kalau katakan kita nak tengok dekat sini kan, ada slide SSG ni, kita boleh tengok ya. Sekejap. Baik, kita akan dapat page ni, tekan saja sertai. Lepas tu kita klik semula. Dan kita akan nampak bahan yang diletakkan oleh business counselor kita. Jadi kita boleh klik lah untuk kita download, dan juga kalau proses yang sama juga kalau kita nak download yang lain-lain lah, ataupun nak tengok bahan online, video ke yang diletakkan oleh business counselor kita. Jadi semuanya berada dekat sini saja. Yang penting dah login.
Itu saja yang boleh saya terangkan mengenai learning management kita untuk setakat ni. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh kontak saya ya. Boleh kontak saya. Ini ialah nombor phone saya ya. Mohon peserta untuk kontak saya lah jika ada apa-apa sebarang pertanyaan mengenai akses kepada learning management system, atau boleh juga kalau nak postkan di di dalam grup WhatsApp. Saya pun ada dekat dalam grup WhatsApp tu. Baik, ada apa-apa lagi? Ada apa-apa soalan nak tanya dengan saya? Tak ada. Okey, jadi cukup untuk untuk hari ini. Kita belajar mengenai bagaimana nak tengok kita punya bahan yang diletakkan oleh business counselor kita. Jadi saya akan sentiasa berada dengan peserta-peserta sepanjang program ini. Jadi jangan risau, sebarang masalah mengenai teknikal, ada isu teknikal, jangan malu dan jangan segan, kontak saya. Saya sedia membantu. Baik, sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada Cik Mimi. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Zul atas perkongsian tentang penggunaan sistem pada pagi ini. Okey, kepada tuan-tuan dan puan-puan, jangan risau kalau yang tak dapat masuk lagi, nanti kita akan bagi tutorial dalam grup WhatsApp. Oh, ada tutorial kecil lah. Nanti dia bagi tutorial dalam grup WhatsApp. Ya, kami akan bagi tutorial dalam grup WhatsApp selepas ini ya. Okay. Ya, sebab kat M tu susah nak masuk. Sebab sekarang pun tengah ramai yang masuk, jadi dia agak perlahan. Jangan risau, selepas ni kita boleh mendaftar. Okey? Okey. Seterusnya, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang meluangkan masa pada pagi ini bersama dengan kami. Kemudian saya nak maklumkan satu perkara, kelas kita, kursus kita akan bermula pada minggu ini, iaitu pada hari Jumaat pada pukul 8 malam bersama dengan Encik Mahdi. Nanti saya akan bagi jadual kelas di dalam grup WhatsApp juga. Okey, setakat itu sahaja untuk sesi taklimat kita pada pagi ini. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh ajukan di dalam grup WhatsApp. Kami akan berupaya untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan semua. Kita kan satu keluarga. Okey, itu sahaja. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih diucapkan, itu sahaja. Boleh tak saya nak minta kita tangkap gambar? Kita on camera. Oh, boleh. Boleh. Sekejap. Sekejap ya. Minta doktor tutup share screen. Okay, get ready dulu. Okey, dah ready? Senyum. 1, 2, 3. Ya. Okey, sekali lagi. Okey, 1, 2, 3. Okey, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih puan. Sama-sama. Terima kasih puan. Jaga Assalamualaikum. diri.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. 18 bulan ni. 18 bulan, tak ada 6 bulan lah. Macam yang cakap lah. Nanti sambung dalam grup lah. Betul. Nanti kita jumpa dalam grup. Dah tu 6 bulan tu dia 18 bulan. Yuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan. Habis untuk hari ini. Kita akan jumpa pada hari Jumaat nanti. Hello. Hari ni dah hujan. Ada. Ini hari ni dah habis ya? Ya, untuk hari ini dah habis. Kita akan jumpa hari Jumaat nanti. Okey. Okay, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bila next kelas Cik Mimi? Hari Jumaat nanti. Hari Jumaat pagi petang? Pukul 8 malam. Saya akan bagi jadual malam. Kita akan bagi jadual dalam grup. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam.